Baiklah, anda masih lagi bersama saya Afzal Zaman bertemakan rakan setugas Naila Huda dalam Awani Pagi segmen Realiti Rakyat. Kita nak mendalami kisah kehidupan rakyat ketika tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Ada dalam kalangan kita yang kita tak nampak, mereka ini menghadapi kesukaran. Ada yang telah pun tidak mempunyai bekalan makanan yang cukup. Ada yang rasa diri ini tidak berguna disebabkan tidak dapat membawa makanan kepada keluarga dan sebagainya. Ada dalam kalangan kita yang kehilangan kerja, telah pun dimaklumkan kehilangan kerja sejak daripada Perintah Kawalan Pergerakan ini dilaksanakan. Dan di sini saya ingin membawakan kepada anda seorang yang saya jumpa di laman media sosial Facebook, yang mana saya menghubunginya. Namanya Nurman Daniel Halim. Dia kehilangan kerja. Dia sebelum ni pernah bekerja di perkhidmatan kurier sebuah syarikat. Dia mendapat gaji 2 minggu sekali, dan disebabkan oleh PKP, bangunan tempat dia kerja tu ditutup dan sampai sekarang masih lagi dia tengah mencari kerja. Sebelum ni dia pernah buat kerja sebagai rider food delivery, tetapi disebabkan motor dia pula rosak, alang-alang kehilangan kerja, motor pula rosak, dia tak dapat nak mencari kerja lain, dan dalam masa yang sama sangat-sangat memerlukan kerja untuk melangsungkan kehidupan hariannya. Untuk itu kita akan terus saja bersama dengan Nurman Daniel Halim. Assalamualaikum Nurman. Waalaikumsalam. Nurman, kalau boleh Nurman ceritakan kepada saya, kita nak tahu cerita Nurman, bila yang Nurman dapat mesej daripada majikan yang kata Nurman, bangunan tu ditutup dan buatkan Nurman tak dapat kerja, Nurman pula gaji 2 minggu sekali. Mungkin Nurman boleh ceritakan detik-detik tu? Saya diterima mesej tersebut sebelum permulaan tempoh PKP. Saya pun tak jangka tau benda tu, sebab saya ingat certain place yang kena, but then bangunan tu terpaksa ditutup sebab PKP ni lah. So benda ni ya saya ingat sampai 2 minggu je, but then benda ni extend sampai kita orang pun tak expect benda tu jadi. And then try to find other job. Tak boleh nak fikir dah tentu. Lepas tu cubalah ambil job yang mana yang dapat. So saya dapat job food delivery. So time tu saya buat job food delivery bukan under servis mana-mana, but then kedai-kedai yang dekat kat saya yang minta pertolongan rider-rider yang bukan ni lah under servis mana-mana. So saya buat personal. Macam saya ambil job daripada kedai ke kedai untuk hantar dekat area-area dekat-dekat. Ya. Sebab kondisi motor saya tu tak berapa nak elok sangat. So that time saya hantar daripada 2 ke 3 kilometer daripada kawasan rumah saya. Nurman, kalau boleh Nurman kongsikan kepada kami, ketika Nurman bekerja sebagai ketika perkhidmatan kurier tu, dan kemudian apabila Nurman beralih kepada rider tu, pendapatan Nurman dalam mungkin dalam berapa, kalau dalam seminggu ke 2 minggu tu dia dibayar berapa Nurman? Pendapatan kurier servis tu 2 minggu tu sebenarnya dia kira tu macam dalam sebulan saya boleh dapat dalam 1,200, 1,100 saya tu. Bersih lah. But then dia bayar dalam 2 minggu sekali. Nurman, sebelum ni ada simpanan yang Nurman ni? Simpanan setakat ni saya bergantung dengan simpanan gaji saya sebelum ni. Yang last payment saya dapat sebelum Perintah Kawalan PKP lah. Nurman, kita nak tahu Nurman ada cuba membuat permohonan untuk sebarang bantuan yang disalurkan kerajaan sebelum ini, ada bantuan prihatin dan sebagainya, dan adakah Nurman sudah buat permohonan dan sudah terima ataupun belum? Bantuan prihatin yang baru-baru ni saya dah apply dah. Mak saya pun dah buat. Tapi saya tak terima apa-apa ni lah. Sebab saya masih dalam permohonan. Dia tulis lulus tapi saya tak dapat jawapannya lagi. Okay. Sampai sekarang. Nurman, kalau Nurman rasa bantuan prihatin tu kan, sekarang ni tempoh PKP dilanjutkan sampai 28 April ni, kita tak tahu. Perdana Menteri cakap kemungkinan akan dilanjutkan lagi. Nurman rasa bantuan prihatin yang diberikan oleh kerajaan tu adakah mencukupi, ataupun sebenarnya Nurman perlukan lagi bantuan-bantuan yang boleh Nurman tampung
Dan sekarang ni saya nak tanya bekalan makanan dekat rumah Norman akan bertahan sampai bila rasa-rasanya? Saya tak tahulah macam mana cakap sebab kita tak lama lagi akan sambut bulan Ramadan kan. So saya takut soon lah saya punya bekalan makanan tu sebab saya bergantung dengan instant food je. But we know that instant food tu boleh guna dalam tempoh yang lama. So benda tu tak ada expiry date like, dalam masa jangka terdekat. So saya bergantung dengan instant food. Saya haraplah benda ni PKP ni tak extend lagi lama daripada 28 hingga ke sekian-sekian. Norman, kalau saya fahamkan, Norman ada beritahu saya yang Norman tinggal bersama dengan ibu Norman sendiri. Jadi macam mana dengan ibu, okey ke? Keadaan mak saya okey. Alhamdulillah lah setakat ni dia sihat. Tiada wabak-wabak yang saya nampak yang ada dekat dia lah. Ya. Norman, kita nak tahu Norman tinggal di kawasan mana dan sekiranya ada mendapat bantuan dari wakil rakyat tempatan ataupun ADUN ataupun MP tempatan itu, nak tahu Norman berada di mana? Saya berada di Shah Alam, sekitar Seksyen 26. Saya baru-baru ni saya ada terima bantuan daripada 2 individu. Individu tersebut, saya cuba nak mention tapi tak boleh sebab dia bantuan tersebut adalah seperti makanan, beras, telur, protection macam mask, sanitizer. Setakat ni bantuan daripada wakil kebajikan saya tak nampak sebab kat sini macam kurang terjaga sebab ada certain individu yang dapat, ada certain yang tak dapat. Norman, saya nak tanya Norman lah. Norman kena jawab dengan terus terang. Selepas Norman kehilangan kerja, saya faham kehilangan kerja ni buatkan kita tak boleh nak dapat makanan dan sebagainya, dan kita pula sebagai seorang lelaki apabila tak dapat bawa makanan bawa balik bagi dekat mak dan sebagainya, kita akan rasa macam satu kesan macam diri ni tak gunalah dan sebagainya kan. Mungkin ada tak Norman rasa kesannya seperti itu, dan boleh Norman ceritakan kepada kami? Day by day lah, macam saya pun rasa macam dah tak boleh nak fikir tau macam mana nak siap sumber makanan, sebab kita tak tahu kan apa jadi like soon. Mungkin PKP akan extend lagi, so saya takut benda ni akan berlarutan and then tak ada mana-mana pihak yang akan dapat bantu sebab masing-masing sibuk kan untuk persiapan macam ni, tak tahulah apa jadi kan. So saya takut lah kalau saya tak dapat job soon, bekalan makanan saya akan habis. Itu je saya takut sekarang. Tapi saya cuba untuk go out, mana-mana kilang-kilang terdekat dengan area saya cuba apply untuk bekerja. Norman, kalau boleh Norman kongsikan kepada mereka di luar sana yang mungkin dapat membantu Norman, anda boleh tengok di paparan kaca TV anda boleh hubungi Norman di nombor yang tertera di kaca TV anda itu. Tapi dalam masa sama saya nak tanya kepada Norman, kalau kata mereka di luar sana ada pekerjaan yang boleh disalurkan kepada Norman dalam sekitar area Shah Alam tu, apa pekerjaan-pekerjaan yang mungkin Norman ada kemampuan kemahiran untuk Norman buat, dan kalau kita tengok Perintah Kawalan PKP ni kita ada kekangan dan sebagainya kan, mungkin apa skill-skill yang mungkin boleh Norman ceritakan kepada kami yang supaya orang di luar sana mudah untuk nak tawarkan pekerjaan sekiranya ada kepada Norman? Saya sebelum ni di bahagian F&B, dan juga sebelum ni saya ada bekerja part time. Saya buat konten, contohnya untuk brochure, konten video untuk advertising. So benda yang saya mahir adalah mostly dalam food and beverage lah. Baik, terima kasih untuk perkongsian itu Norman Daniel Halim, dan kami harapkan yang terbaik buat Norman dan juga ibu berada di rumah di Shah Alam, dan juga tertera tadi adalah nombor telefon Norman sekiranya ada yang ingin menawarkan sebarang bantuan dan juga pentingnya peluang pekerjaan itu dalam tempoh PKP ini.
Okey, sekian daripada kami. Kami akan bawakan kepada anda banyak lagi cerita-cerita yang realiti rakyat yang sebenarnya dekat luar sana banyak lagi orang-orang yang perlukan bantuan dan sebagainya. Anda kalau kata di luar anda, di kawasan anda mempunyai individu ataupun keluarga yang memerlukan bantuan, pelajar dan sebagainya, boleh salurkan kepada kami reach melalui capaian kami di platform-platform media sosial yang kami sediakan. Contoh di Telegram Realiti Rakyat itu anda boleh bawakan kepada kami isu tersebut dan kami akan menghubungi anda untuk kita bawakan ceritanya supaya semua pihak dengar akan kesusahan yang dialami oleh rakyat Malaysia ketika Perintah Kawalan Pergerakan ini. Dan satu nasihat daripada saya, tengok-tengoklah keadaan di sekeliling kita. Kita duduk rumah, tengok sama jiran-jiran kita, kita punya adik-beradik, call, WhatsApp, tanya adakah cukup beras, cukup gula dan sebagainya di rumah itu supaya kita sama-sama hadapi COVID-19 ini. Tiada yang ketinggalan, kita perlu menang melawan perang ini. Sekian daripada saya, Hafiz Zaman. Dan saya Neloda. Terima kasih penonton. Kita jumpa lagi.